Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi datang ke channel saya. Hai, bertemu lagi kita untuk kali ini bagi subjek Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tingkatan 1. Okey, untuk hari ini apa yang kita akan bincangkan adalah berkenaan dengan topik 6 rekreasi dan kesenggangan. Okey, ini adalah part pertama bagi topik ni, nanti kita akan ada part yang kedua. Okey, untuk topik ni apa yang kita akan kongsikan sebenarnya ada 3 objektif, iaitu mengenal pasti aktiviti rekreasi dan kesenggangan, menjana idea dan kreatif dalam aktiviti rekreasi melakukan aktiviti fizikal, berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal. Okay, basically untuk hari ini kita dah tentu pada satu objektif saja. Kita nak mengenal pasti aktiviti rekreasi dan kesenggangan yang boleh dilakukan oleh pelajar, sama ada di dalam camp ke ataupun untuk mengisi masa lapang. Sekarang ni kita banyak masa lapang berada di rumah kan. Setelah penat belajar ni, nak mengisi masa lapang dengan berbagai aktiviti ni. Okay, ini antara cadangan aktiviti yang kita boleh buat lah. Dalam masa yang sama, kita akan mengambilkan kita punya syllabus berkenaan topik ni, berkenaan dengan rekreasi dan kesenggangan. Okay, kalau kita tengok dekat nota saya ni, terlebih dahulu apa yang kita akan tengok, info lah, sedikit info berkenaan dengan ini adalah rekreasi, kemudian ini adalah kesenggangan. Okey, kalau kita tengok kedua-dua apa maklumat yang kita boleh dapat. Rekreasi ni adalah satu aktiviti yang mana dilakukan pada masa lapang dengan aktiviti yang terancang. Biasanya tujuan dia kalau kita nak buat aktiviti rekreasi ni, dia untuk kita punya keseronokan, ketenangan minda dan merehatkan badan. Dalam masa sama kita nak mengisi minat kita ke hobi kita ke kita melakukan aktiviti berrekreasi lah. Kebiasaannya rekreasi ni kita akan buat secara outdoor ataupun indoor, dalam rumah ataupun di luar rumah lah. Kebiasaan kita boleh buat bersama dengan ahli keluarga dan juga rakan-rakan. Ini adalah rekreasi. Manakala kesenggangan ni pula merujuk kepada aktiviti yang kita lakukan ketika mempunyai masa lapang yang terluang bagi aktiviti yang menyeronokkan. Apa-apa sahaja aktiviti yang menyeronokkan tu, kita pada masa lapang kita jadikan dia sebagai aktiviti kesenggangan lah. Di mana kita akan lakukan mengikut keadaan, di mana diperlukan kemudahan dan juga bilangan individu yang terlibat. Maksudnya kita kena ada grouping lah untuk kita lakukan aktiviti kesenggangan ni. Dan dia boleh bebaslah memilih aktiviti apa yang kita nak buat waktu kita punya kesenggangan ni. Ini adalah sedikit info lah berkenaan dengan apakah itu yang dikatakan sebagai rekreasi dan apakah itu yang dikatakan sebagai kesenggangan. Okay, kedua-dua ini dia adalah satu aktiviti lah yang mana kita boleh lakukan untuk aktiviti kita memenuhi masa lapang. Okay, kepentingan dia bagi kedua-dua ni, bila kita melakukan aktiviti rekreasi ataupun kesenggangan ni, dia ada beberapa lah kelebihan yang kita akan dapat. So di sini saya cuma bawakan ada 6, dalam buku teks kita pun ada 6 sahaja kelebihan kepentingan rekreasi dan kesenggangan ni. Antara kelebihan yang kita dapat, yang pertama, dia dapat membentuk personality, di mana bila kita melakukan aktiviti tersebut secara kumpulan dan kita ada permainan yang menentukan kalah menang, dekat sini kita akan membentukkan seorang individu tu berfikiran positif lah. Kalau dia menang, dia seronok. Kalau dia kalah, dia kena fikir positif. Kalah bukan everything lah, kita boleh menambah baik skill yang kita ada untuk dia menang. So dekat sini kita akan sentiasa berfikir secara positif. Kedua, kelebihan dia adalah kepimpinan. Maksudnya bila kita ada dalam grup permainan tu, kita akan ada satu ketua. Sama ada dilantik ataupun secara automatik kita akan melantik diri kita menjadi ketua, supaya kita ada perancangan dan kita akan tahu bahagikan tugas-tugas dalam kumpulan kita, supaya aktiviti kesenggangan yang kita main tu kita dapat jalankan dengan lancar, seronok dan juga kita rasa happy lah bila kita menjalankan aktiviti tu. So dalam memastikan perjalanan aktiviti tu berjalan dengan lancar, mesti kena ada leader ataupun ketua yang akan memimpin kita punya permainan tu. So dekat sini secara tak langsung, dalam aktiviti kita bermain berseronok, kita akan melatih diri kita sebagai seorang pemimpin. Kalau kata kita ni boleh memberi arahan kepada kumpulan kita, kita boleh memberi
membuat keputusan dalam kumpulan kita tu setelah berbincang dan sebagainya, secara tak langsung kepimpinan tu dapat dipupuk dalam diri kita. Okay, yang ketiga, kelebihan dia adalah dinamika berkumpulan. Biasanya aktiviti kesenggangan seperti tadi kan kita sebut, bila kita nak main, kita memerlukan kumpulan, kena ada teamwork. Bila kita punya teamwork ni, bila kita berada dalam sekumpulan, dalam kumpulan yang mana kita ada matlamat yang kita nak capai dalam kumpulan kita tu kan, so kita perlu ada perbincangan, kena ada kekreatifan untuk memastikan kumpulan yang kita ada tu boleh maju ke hadapan. Biasanya kita kena ada kesefahaman antara ahli kumpulan supaya apa yang kita rancang tu dapat dijalankan dengan betul. So bila kita dah beraktiviti secara kumpulan ni, dia dapat mengeratkan hubungan mesra antara satu sama lain. Kalau mungkin sebelum ni kita kurang bercakap dengan kawan kita tu kan, tapi bila kita dah bekerja dalam satu kumpulan, kita akan ada komunikasi lah dekat situ, maka hubungan kita tu akan semakin akrab. Walaupun dah habis game nanti, masa jumpa kat luar pun kita masih boleh bertegur sapa dan sebagainya. Kemudian yang seterusnya, meningkatkan kecergasan. Kita tahu bila kita menjalankan aktiviti ni memerlukan pergerakan kita kan, ke sana ke sini, berlari dan sebagainya. So dekat sini secara tak langsung dia akan memberikan kecergasan kepada fizikal kita. Kita akan sihat lah bila kita main, perlukan keluar, kita akan banyak bergerak, lemak-lemak yang ada dah tertepu dekat badan kita ni pun dapat exercise lah. Bila exercise ni kita akan rasa lebih segar, sihat kan. Okey, kemudian kepentingan yang seterusnya adalah sosialis. Bila kita berada dalam permainan yang berkumpulan ni, kita akan bercampur aduk dengan sesiapa saja. Kalau kata kita berkreasi ni, kalau dalam satu camp tertentu yang kita pergi, contoh camp motivasi kan, yang melibatkan sekolah-sekolah ke orang-orang di luar daripada kenalan kita ni, bila kita berada dalam satu kumpulan ini, secara tak langsung dia dapat kita bertemu dengan rakan-rakan yang baru, kemudian kita boleh share ilmu pengetahuan, kita boleh share everything, pengalaman dan sebagainya. So dekat sini sosialis ni dia dapat mengeratkan hubungan kita dengan orang yang sekeliling lah, kemudian orang yang baharu yang kita baru kenal. Kemudian yang terakhir sekali, kepentingan rekreasi dan kesenggangan ni dapat membangunkan insan, di mana melalui aktiviti-aktiviti yang kita buat ni, dia akan melahirkan insan yang bersedia untuk berhadapan dengan risiko dan kehidupan. Biasa kalau kita kata main kan, mainan ni melibatkan ramai orang, melibatkan fizikal ni, kita punya possibility untuk kita berhadapan dengan kecelakaan apa-apalah, kemalangan dan sebagainya adalah tinggi. Tapi disebabkan kita punya keinginan, kesungguhan kita nak main tu, segala kerisauan ke risiko-risiko tu kita dapat hindarkanlah dalam keadaan ni, kita dapat lupakan seketika, dan dalam masa sama kita menjaga keselamatan lah kan. So bila kita bermain ni, segala risiko tu kita dapat hadapi dengan baik. Ini adalah kepentingan bila kita melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan. Okay. Yang seterusnya kita nak berkenaan dengan aktiviti-aktiviti. Sebenarnya ada banyak lagi aktiviti yang boleh kita lakukan. Itu kita akan sambung part yang kedua. Untuk hari ini saya hanya nak kongsikan 3 aktiviti sahaja yang mana boleh dijadikan sebagai inspirasi kepada kita berada di rumah bersama ahli keluarga untuk kita melakukan ataupun memenuhi masa lapang yang ada, melakukan aktiviti kesenggangan bersama ahli kumpulan, dalam masa sama dapat mengeratkan silaturahim kan di antara ahli keluarga. Bukan sahaja kita boleh main, mungkin lepas pandemik COVID ni kita boleh main dekat bersama dengan ahli keluarga, dekat sekolah dengan melakukan aktiviti-aktiviti ni. Tapi dekat rumah kan juga, dekat rumah pun kita boleh menggunakan aktiviti-aktiviti ni untuk mengisi masa lapang. So untuk hari ni saya cuma nak kenalkan 3 sahaja. Kalau kita tengok kat sini, kita ada spider web, kemudian kita ada alligator swap, kemudian kita ada giant finger. So 3 aktiviti permainan ni boleh dicadangkan kepada kita untuk mengisi keadaan masa lapang kita. Okey, dekat sini kita ada bagilah bagaimana cara nak main, langkah-langkah dia, apakah peralatan yang diperlukan untuk aktiviti-aktiviti yang kita sediakan ni. Kalau kita tengok yang pertama, contoh ni permainan dia spider web. Okey, dalam spider web ni matlamat dia bila kita main permainan ni adalah untuk kita melepasi aktiviti adalah untuk melepasi semua ahli kumpulan daripada point A ke point B tanpa menyentuh ataupun menghalang dalam jangka waktu ditetapkan. Menyentuh tali ataupun halangan. Maksudnya kita akan buat satu spider web tu, kita akan regangkan dekat tali. So kumpulan-kumpulan yang bermain ni, apa yang dia perlu buat, dia perlu merentasi spider web ni, di mana proses untuk dia merentasi spider web ni, dia tidak boleh menyentuh tali ataupun halangan yang ada pada spider web tu. Kemudian
Semasa dia dah melintas tu, dia tak boleh sentuh, yang pertama. Yang kedua, setiap orang ahli kumpulan yang dah melalui lubang tersebut, orang lain tak boleh melalui lubang yang sama. Maksudnya setiap ahli kumpulan perlu melalui lubang yang berbeza-beza daripada ahli kumpulan dia. Okey, sekiranya seseorang tu dia menyentuh spider web tu ataupun tali yang ada kat dalam spider web tu, maka semua ahli kumpulan tu dia perlu buat semula. So kat sini dia kena ada perancangan yang baik lah antara ahli kumpulan dia, supaya setiap orang tu tahu dia nak lalu lubang yang mana. Kemudian dia ada skill untuk melintas lubang-lubang yang ada tu tanpa terpegang ataupun tersentuh. So dekat sini, untuk permainan spider web ni, dalam masa sama kita akan berseronok bila kita berjaya melintasi itu. Kita perlu mengikuti peraturan dia. Ada 2 peraturan di mana ahli kumpulan kena merentas tanpa menyentuh tali yang ada. Yang kedua, dia perlu merentasi spider web tu tanpa melalui lubang yang sama. Setiap orang perlu melalui lubang yang berbeza-beza lah. Okey, dan untuk memastikan game tu berjalan dengan lancar, dia perlu ada strategi lah. Ahli kumpulan dia kena ada perbincangan supaya mereka ni dapat melaksanakan aktiviti permainan tu dengan lancar. Okey, untuk spider web ni kita ada 3 peralatan yang diperlukan sebelum kita nak mulakan aktiviti ni. Maksudnya persediaan ni perlu dilakukan. Antara peralatan yang diperlukan, yang pertama, dia perlu menyediakan jaring tali berbentuk sarang lebah. Kemudian dia kena ada sepasang tiang untuk memasang sarang lebah dan juga kad penanda. So ada 3 sahaja peralatan ni. Peralatan ni kalau kita nak main dekat rumah, saya rasa tidak ada masalah lah, sebabnya kita boleh dapatkan barang-barang dekat kawasan rumah kita kan. Okay, ini adalah permainan pertama yang kita boleh buat untuk mengisi kesenggangan ataupun nak menjalankan aktiviti rekreasi kita. Okey, yang kedua kita ada alligator swarm, yang mana ini adalah aktiviti yang mana ahli kumpulan itu dia perlu merentasi merentasi satu paya tu menggunakan jambatan. Yang mana kalau kita kata kat sini, semua ahli pasukan akan menyeberangi daripada puan A ke puan B tanpa menyentuh paya yang mengandungi buaya. Sebab tu dipanggil buaya swap tu. Di mana permainan ini perlu melalui zon paya dengan menggunakan 2 keping papan sebagai jambatan. Jika pemain terjatuh dari jambatan dan masuk ke dalam paya, seluruh anggota tu perlu kembali ke puan A untuk mulakan semula. Maksudnya setiap ahli kumpulan tu, kalau contoh dalam kumpulan tu ada 6 orang. So 6 orang tu dia kena melalui jambatan yang dia diberikan 2 papan tu. Melalui 2 papan tu dia orang perlu menyeberangi papan tu. Sekiranya ada salah seorang terjatuh daripada papan tu, mereka kesemuanya perlu buat semula. Itu adalah prosedur permainan dia lah, sama macam tadi juga, yang mana tadi dia melintasi lubang, tapi yang ini dia perlu melintasi paya menggunakan jambatan yang kita gunakan sebagai papan. Papan tu akan dijadikan sebagai jambatan. So semua ahli kumpulan dia perlu melalui. Sekiranya salah seorang terjatuh, maka mereka perlu ulang semula. Okay, untuk permainan ni, alatan yang diperlukan ada 2 keping papan sebagai jambatan. Kemudian dia nak ada 4 buah kon dan tali. Ini antara peralatan yang diperlukan untuk permainan ni. Agak simple lah, dan dia sangat menyeronokkan kalau kita main secara beramai-ramai. Okey, ini adalah permainan yang kedua. Permainan yang ketiga yang kita akan perkenalkan hari ini adalah Giant Finger. Di mana untuk permainan Giant Finger ni, aktiviti ini adalah untuk mengeluarkan cincin gergasi daripada tiang A dan seterusnya menyarungkan cincin gergasi tersebut ke tiang B yang ketinggiannya 8 hingga 10 kaki. Biasa tiang ni ketinggiannya antara 8 hingga 10 kaki dikenali sebagai jari gergasi. Keupayaan mengalihkan cincin gergasi ni dari tiang A ke tiang B memerlukan kerjasama, kepantasan dan juga kreativiti kumpulan. Okey, perancangan betul dan penumpuan yang teliti perlu dilaksanakan untuk memastikan kejayaan. Aspek keselamatan perlu diutamakanlah, sebabnya untuk permainan ni kita perlu mengangkat kawan kita kan. Untuk aspek keselamatan, untuk mengelakkan kita jatuh dan sebagainya sangat diperlukan. Okey, untuk permainan ni lebih lancar, apa yang diperlukan? Diperlukan 2 batang tiang berukuran 8 hingga 10 kaki untuk satu pasukan. Setiap satu tiub tayar untuk satu pasukan dan juga topi keselamatan. So ini adalah peralatan dan peraturan yang perlu dimainkan, yang diguna pakai, langkah-langkah yang perlu diikuti oleh pemain. So hari ini itu sahaja permainan yang kita kongsi untuk pelajar bagi aktiviti rekreasi ataupun
untuk aktiviti kesenggangan. Sekiranya kita ada masa yang lapang, kita nak main, ini antara cadangan permainan yang kita boleh main secara berkumpulan lah. Kebanyakan semua yang kita letak kat sini, dia adalah aktiviti berkumpulan. So kalau kita ada masa yang lapang bersama family kat rumah tu, nak memanfaatkan masa, kita bolehlah menggunakan permainan ni. Ataupun belajar bila dah balik ke sekolah nanti, ada aktiviti yang nak dilakukan di sekolah. Ini antara aktiviti yang boleh dicadangkan lah. Untuk kita pada fasa ini, kita hanya mampu belajar secara teori je lah. Mungkin nanti masa yang akan datang, ilmu ni kita boleh aplikasikan untuk aktiviti yang seterusnya. Okey, ini adalah latihan dalam kelas saya. So ini latihan pengukuhan, tak ada apa kat sini. Cumanya untuk nota ini hanya sampai di sini saja untuk saya punya perkongsian. Saya telah memperkenalkan apakah itu rekreasi dan juga apakah itu kesenggangan. Kemudian saya memperkenalkan 3 aktiviti rekreasi dan kesenggangan yang boleh dilakukan oleh pelajar. Okey, untuk next class saya akan sambung aktiviti yang boleh dilakukan lagi untuk aktiviti rekreasi dan kesenggangan. So untuk hari ini, setakat itu saja. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton.